boleh jadi jagoh bina badan, dia kata. Kalau tengok pada susuk tubuh kau, dia kata. Itu ayat dia saya simpan sampai sekarang. Boleh jadi jagoh bina badan. Bila diorang percaya tu Pasal dia nampak bakat saya, potensi saya. Saya berusaha lagi lah. Saya dapat nombor 2 kot rasa. Daripada nombor 7 terus ke nombor 2. Asia tu, kejohanan Asia di Yogyakarta tahun 92. Kalau dari sudut diet, okey, daripada tempat ketiga, tempat kedua, saya dah menang. Meletup saya masa Mr. Asia tahun 96 di New Delhi, India tu. Daripada situ saya dah mula jaga pemakanan saya. Memang konsisten lah. Konsisten jaga. Mak ada perasaan ni ke bang, apa give up apa semua, saya kata tak ada. Jiwa saya memang jiwa besi saya kuat. Kan daripada dulu hingga kini saya buat live ke apa, per pagi saya buat live makan. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast siri kali ini. Ini adalah podcast siri kita yang berbentuk inspirasi. So hari ini kita ada satu tetamu yang sangat-sangat legend lah. Kita nak cakap, nanti beliau sendiri yang akan perkenalkan diri. Sebab mungkin semua orang dah baca dekat AI ke, dah baca dekat ChatGPT ke, dah baca dekat Wikipedia. Tapi itu versi yang terlalu official. Kita nak dengar sendiri kisah daripada legend ni, macam mana satu perspektif ataupun kehidupan yang kita selama ni tak tahu. Jadi siapakah itu? Lain tak bukan Abang Sazali Samad, seorang legend dalam dunia bina badan kita. Saya rasa satu Malaysia dah kenal lah, tak perlu nak jelaskan lagi kan. Okay bang, selamat datang ke podcast hari ni. Okey, sama. Okay, bang, sihat bang Terima kasih sudi menjemput ke podcast hari ni. Podcast hari ni. Okey bang. Okey lah, kalau saya nak cerita panjang pun nanti orang takut bosan kan. Ya. Jadi kita terus cerita ke macam mana sebenarnya Abang Sazali ni punya sejarah masa kecil. Kan orang mungkin tahu abang sebagai seorang legend bina badan, dah menang banyak lah anugerah pingat semua kan. Tapi siapa sebenarnya abang dulu ni masa kecil ni? Macam mana kat sekolah? Kat sekolah tu minat bina badan ke? Pengaruh bina badan ni datang daripada mana dan sebagainya lah. Boleh tak abang kongsikan kita orang semua? Panjang kalau nak bercerita tu. Tapi saya cuba reka-reka. Sebab apa? Saya daripada sekolah rendah dulu. Sekolah rendah, sekolah menengah apa semua kan. Saya lahir kat Batu Pahat lah. Batu Pahat, lepas tu sekolah rendah Limpun 2 apa semua. Daripada sekolah rendah ni, daripada rumah sukan apa semua, kita memang orang kata memang aktif sukan lah. Kan saya tak macam mana cikgu nampak bakat saya daripada bermain sepak raga tu. Okey. Sebelum itu daripada asal dia lah. Sebelum saya jadi seorang pembina badan ni kan. Daripada sepak raga ni bola dia kecil tapi penuh. Itu sepak raga. Okey. Sepak raga ni sepak bola dia lain sepak raga ni kadang-kadang dia main bulatan. Daripada bulatan, lepas tu baru dia masuk gelanggang. Okey, itu sepak raga lah kan. Okey, saya menang lah. Cikgu tak tahu lah ada lagi ke tak ada lagi, Cikgu Mat Yasin lah yang nampak bakat saya kan. Lepas tu meningkat kepada sekolah menengah. Sekolah menengah saya dah main sepak takraw pula. Okey. Saya memang aktif tau. Daripada bola sepak ke apa-apa, rumah sukan memang aktif. Memang daripada dulu orang sukan lah orang kata. Boleh katakan walaupun orang kata orangnya kecil. Sazali Samad ni dulu orangnya kecil je. Memang asyik kena bully je. Tapi saya selalu kat sekolah pun dulu, yang power-power sukan pun orang kecil-kecil. Tu memang power selalu. Memanglah kata. Betul. Tapi daripada situlah kata kan. Saya bermain sepak takraw bila meningkat sekolah rendah, sekolah menengah. Saya bermain di Tekong lah. Daripada Tekong, daripada sekolah rendah lah Tekong, lepas tu sekolah menengah tu dah main kepada feeder pula, apit kiri. Belum masuk bab gulung lagi. Apit kanan orang kata memang killer ni sebagai pembunuh. Tapi bila kita dah keluar daripada sekolah tahun 85 apa semua, saya bermain dengan orang dewasa lah. Dewasa, lepas tu saya masih main sepak takraw lagi. Entah macam mana dalam saya bermain sepak takraw, main liga-liga kat Batu Pahat tu, saya ternampak satu abang tu lah, Abang Omar Rebe. Dia ni memang killer tu. Killer ni memang pembunuh, apit kanan. Kalau sebelum dia main masuk gelanggang takraw, dia pakai jaket. Dia nak masuk bertanding tu, dia buka jaket dia, saya tengok dia punya arm dia, lengan dia, bicep tricep dia memang cantik, besar. Tahun 85 itu 85 86 lah lebih kurang. Besarnya bang, tangan bang.
Rupa dia ni kerja TNB tu. Balik TNB je, dia Oh, dia macam ni. dah ni, Macam ni dia tricep. Mana tak besar. Okey, betul. Peha memang tak ada. Tapi dia punya lengan dia memang saya terpegun tengok daripada situ. Macam mana bang tu? Dia latihan lah. Baru saya tahu dia ni latihan besi. Masa tu umur abang berapa? Tahun 85, 86 tu. Mungkin 19. 19 tahun 19 lah. 19 lebih kurang tu. Masa tu 18 19 betul lah. Walaupun dalam sekolah tu last kali 18 tahun 85. Okey. Lama kan? Daripada situ saya dah nampak mula dah nampak Mula minat tu lah. lepas tu saya tengok majalah hitam putih dengan kawan saya, majalah pembina badan dulu lah. Dapat tengok kan. Lepas tu saya masih main sepak takraw apa semua petang-petang kan. Bila saya dah duduk kampung apa semua tu, saya rasa tak boleh jadi lah. Carilah bahan-bahan buangan buruk apa-apa, jadikan macam bebanan kan. Sebelum nak main takraw, saya pakai singlet, naik basikal, pergi gelanggang takraw. Masa tu random lah, buat random lah. Randomnya Memang biasa tak ada rutin lah. Tak ada apa semua. Zaman tu. Zaman tu memang tahun 85 86 tu memang saya dah mula minat tau. Walaupun saya main takraw, lepas tu satu petang tu sampai sebelum saya nak pergi gelanggang takraw, saya tersilap sok khabar seseorang yang bertubuh sasa. Siapa dia? Siapa dia? Agak Siapa? Okey, Datuk Malik Noh. Okey. Saya ternampak dalam sok khabar. Lagilah dia memperaga macam tu. Ini zaman-zaman Arnold ke? Zaman-zaman masa tu Sama. Arnold lagi lama lah. Lagi lama, lagi awal lah. Lepas tu zaman masa saya sekolah tu saya nampak gambar Malik Noor tu. Wow, dia punya tangan dia kan daripada situ dia dah bermula. Daripada zaman abang Umar Rebi tu lah saya nampak. Okey. Saya jadi satu tarikan tu. Ini kalau aku dapat lengan aku basah dia cukup lah kata kan. Dia dah ada pasang niat, keinginan nak buat badan macam tu. Nak dapat tangan tu. Daripada situlah bermulanya saya. Jadi bila tengok tu kan, masa zaman tu kan macam sekarang kita dah ada nak belajar online senang je. YouTube betul. lah kan, orang ajar tinggal ikut je. Zaman abang tu macam mana belajar buat? Zaman dulu memanglah orang kata belajar juga dengan ada satu abang tu, dia pun dulu abang tu bujang. Dia pun ada mesej sikit lah kata kan. Daripada situ kita belajar daripada dia sikit-sikit. Apa nama latihan tu chest, kita back macam mana, shoulder macam mana kan, bahu apa semua. Tapi belajar lepas tu kita orang pergi club, ada club kat bandar tu, Cina punya club, naik basikal dia. Zaman dulu kan. Dulu zaman pergi bandar naik basikal dia kata kan. Pasal orang kata terikut-ikut dengan kawan ni. Li jom kita pergi bandar. Carilah duit sikit tu kan. Nak bayar walk-in tu kan. Masa baru tu RM3 berapa? lah. RM3? Rasa RM3 lu sir. Sekali masuk? Sekali masuk. Dulu murah. RM3 murah? RM3 ke RM2 macam tu lah dulu. Sekali masuk kan. Rasa RM2 ke RM2? RM2 lah. RM2. Sekarang pun dah RM5, RM7 kan. Dulu murah lagi lah rasa. Tapi barang komplit. Semua barang chrome kita steel kita. Zaman tu, dulu. Jenis chrome, masa gym dekat bandar lah, Cina punya saya tengok. Daripada itu saya dah main lah sikit. Tapi sistem tak tahu apa-apa. Asah aja. Asal boleh lah. Okey bang, ni kita dia abang cerita tahun 85 abang dah mula minat dengan bina badan kan. Jadi masa tu umur lebih kurang dalam 18-19. 18-19. Yang abang kan polis betul tak? Polis dulu ke bina badan dulu? Okey. Masa tu dulu? Sebelum saya menjawat jawatan PDRM, polis, saya bekerja kat kampung apa semua. Lepas tu saya dapat tawaran lah. Last kali saya dekat kampung tu saya kerja kat warung. Warung ni saya buat air apa semua. Di Batu Pahat lah ni? Batu Pahat lah. Okey. Lepas tu saya isi borang, abang saya suruh isi borang. Dia kata kalau kami nak tak kerja dekat KL. Kau isi borang ni. Lepas tu saya kerja office boy dia dulu kan. Sebagai pembantu perendah lah. Saya dapatlah tawaran pekerjaan tu tahun 87 rasa. Saya naik KL. Saya menjawab jawatan di KDN, Kementerian Dalam Negeri. Sebelum saya ke PDRM. Mana dengan KDN ni saya 4 tahun. Perkhidmatan saya 4 tahun lebih kurang. Macam mana boleh daripada KDN tu pindah ke PDRM tu? Okey, daripada KDN tu pula ada cerita lain. Nak cerita. Okey. Bila saya dah bekerja kat KDN dalam setahun tu, lepas tu dalam tahun 88 saya dapat tahu dekat headquarters Ibu Pejabat Polis ni nak rasmikan satu gym. Okey. Saya pun dengan kawan-kawan saya pergilah tiap petang tu, habis 4 suku kerja tu pergi
Dia tu betul gym. Dah rasmikan gym, kita orang daftar jadi ahli. Maksudnya gym ni terbuka untuk orang lain juga? Pasal polis di bawah jabatan KDN. Okey. Jadi kita orang jadi ahli lah. Setahun RM12. Murah kan? Murah Murah kan? sangat. Mana nak dapat? Betul. Sekarang walk in RM20. Kan? Setahun RM12 tau. Kan? Okay. Lepas tu saya jawatan KDN. Lepas tu baru saya masuk polis. Sambil saya latihan dekat PDRM tu, satu pegawai polis nampak saya. Dia dah arwah di SP Roslan Ahmad. Dia pun berlakon sama-sama dengan Datuk Yusof Aslam lah. Okay. Dia nampak daripada pintu kaca tu dekat gym, dia nampak saya, dia tengokkan saya. Dia keluar, dia panggil saya. Yop. Siapa nama? Daripada mana dia kata? Saya pun cakap, saya tahu dia pegawai kan. Tuan, saya Sazali tuan. Daripada KDN. Lee, aku tengok kau ni rajin main gym dia. Hujan panas pun kau datang. Hujan-hujan pun kau sanggup datang gym. Minat lah tuan. Jangan je lengan besar sikit dah lah. Kata kan. Itu dah berapa tahun gym dah masa tu? Berapa tahun training? Baru setahun dua kot. Setahun 2 tahun lebih kurang macam tu lah. Setahun setengah ke macam tu. Kau ni dia kata boleh jadi jaguh bina badan, dia kata. Kalau tengok pada susuk tubuh kau, dia kata. Itu ayat dia saya simpan sampai sekarang. Boleh jadi jaguh bina badan. Bila diorang percaya tu. Pasal dia nampak bakat saya, potensi saya, saya punya keseimbangan badan, dia nampak. Ayat dia tu saya simpan sampai sekarang. Betul-betul saya jadi jaguh dunia gitu. Lepas tu bila dia dah macam tu, macam mana perjalanan bermula tu dengan walaupun badan ni? Saya dah main gym apa semua. Lepas tu satu hari tu, Lee, nak masuk polis Ali. Nantilah tuan, nantilah kan. Kenapa? Kau jangan takut lah Lee kan. Kalau kau bawah aku, dia kata, aku monitor kau, kata jangan takut kan. Apa-apa semua kau berusaha dengan aku. Pasal dia pegawai. Okay. Jadi saya kata nanti tuan, saya minta restu dulu lah daripada arwah mak ayah saya lah, kata kan. Saya pun balik kampung. Kan saya tanya orang kalau nak masuk polis macam mana, dia punya terikat macam mana apa semua kan. Susah juga tak ya kan. Pasal dia 24 apa jam. yang mula-mula abang risau tu dengan masuk polis tu? Yalah, pasal dia terikat tu. Dia terikat pasal tugasan kita nak tangkap orang apa semua kan. Macam itulah kan. Macam-macam berfikir tu. Saya tanya pegawai-pegawai yang boleh tak? Boleh dia, kalau kau dalam bidang sukan okey, dia kata. Kalau tak, nanti kau diletak kat tempat yang tak sepatutnya. Kau kena ikut arahan ni 24 jam, dia kata. Arahan demi arahan lah. Jadi entah macam mana mak ayah saya restulah saya masuk. Saya pun masuk PDRM, saya sign borang apa semua, cap jari apa semua. Dah masuk polis dah. Masuk. Zaman tu lah. Zaman tu. Jadi, zaman tahun 92. Masa tu umur lebih kurang berapa? Umur masa tu? Dah masuk 22, 23 kot macam tu. 23 lah rasanya. Kan? Lebih kurang macam tu lah saya rasa. Daripada situ lah saya saya kena bekerja lah. Bekerja ikut arahan. Saya ikut arahan daripada ketua yang diarahkan apa nak buat tugasan, walaupun kita kena buat dispatch apa semualah. Tapi lepas tu bila dia tengok saya semakin bagus, dia bagi saya pelepasan tugas dan latihan. Pelepasan. Mana orang lain bekerja. Saya ni dilepaskan pagi dan petang latihan. Oh ya? Untuk apa tu? Usah tu pasal apa, nak tengok kita punya potensi kita. Dan kita kalau boleh masuk pertandingan, lagi bagus kata. Kita nak menaikkan nama PDRM. Daripada situlah bermula, daripada tahun 92 tu saya. Okey. Jadi sebelum tadi kita cerita polis tu kejap kan. Sebab kan ramai orang tak tahu abang ni polis sebenarnya dulu kan, PDRM kan. Saya baca-baca komen kadang-kadang kan. Ada orang kata baru tahu abang Sazali Samad dulu pernah dengan PDRM. Dia baru tahu. Jadi kita korek sikit lah. Apa bila abang dah jadi polis tu kan, ada tak bahagian-bahagian yang susah dekat mana polis ni? Ada tak kisah ke, cerita ke yang mungkin abang sendiri pun tak expect masa jadi polis tu? Sebenarnya jiwa saya pun bukan jiwa dekat polis punya ni. Jiwa saya memang minat bersukan je. Kan. Tapi disebabkan kepercayaan daripada ketua, daripada di SP Roslan Ahmad tu, dia nampak kejayaan saya sedikit demi sedikit makin naik, makin meningkat. Makin meningkat. Dia lepaskan saya macam tu. Ada apa-apa kau bagi tahu aku ni. Jadi walaupun saya buat dispatch apa semua pun, tapi latihan tetap teruskan. Faham. Kan latihan saya dia lepaskan pagi petang pun, tapi alhamdulillah
Kan saya tak buat tugasan apa sangatlah. Saya ikut arahan dia. Macam operasi tak ada pergilah. So far tak ada. Tak ada lagi, Ya betul dia perlu. Kalau setengah orang kena pergi operasi kan. So far saya ikut arahan apa yang diarah oleh ketua. Memang Okey, dia pakai dah- uniform, pakai uniform. Okey, faham. Okey, nak jumpa menteri, siap. Terus pakai uniform. Faham. Dengan kita punya cap apa semualah. Dia macam tu. Jadi yang bila abang ditugaskan macam focus training kan, macam polis pun masa tu PDRM ada macam bagi support ke untuk sponsor makan ke, ada ke macam tu waktu tu? Ada juga lah. Waktu zaman saya tahun 90-an memang di SP Roslan tu memang dicek sponsor bagus. Sponsor. Dia dapatkan mana-mana sponsor daripada pemakanan ni macam ayam, ikan, daging, telur tu. Itu pun kita dah bersyukur lah. Kita lah mana duit gaji kita pun tak banyak kita keluarkan sangat. Kita dah jimat kat situ. Itu saya rasa banyak terima kasih pada dia lah. Kalau pemakanan masa tu macam mana? Harian punya pemakanan lah. Harian punya makanan kita makan nasi, ayam, ikan, daging, banyak kita masak sendiri lah. Disediakan perut nasi, tempat masakan dia punya apa oven apa semualah. Kita masak kat gym lah. Macam telur mentah tak adalah makan Telur mentah tak ada, buat setengah masak lah. Buat setengah masak, Pasal masuk dalam periuk nasi itu, periuk nasi besar, masuk sekali berapa biji kan. Buat lah, tengok-tengok dah jadi setengah masak dah. Okey. Dulu lah kata kan. Okay bang, nak tanya juga kan, alang-alang kan tengah cerita pasal diet ni. Kadang-kadang ada orang baru nak start, betul lah kan. Mungkin tips yang abang boleh bagi sikit lah. Ni kan selit kan. Ada orang sekarang, budak-budak sekarang, mindset dia, nak kena cari suplemen dulu. Betul-betul lah. Kan, minum protein rajin tapi makan tak nak. Makan tak nak. Mungkin boleh selit lah bang. Kan ni anda yang tengok ni juga tu, yang belakang kamera tu pun. Dia pun nak tips juga bang. Abang belanja lah. So, tips-tips untuk orang mula lah, senang lah. Paling senang apa yang patut ada lah, ataupun cara makan yang paling senang apa? Ikut macam cara saya lah dulu. Ibarat kita seorang pemula, beginner ni kan. Itu je bagi saya, sama ada duit ada ke, duit tak ada ke, kita nak makan apa? Apa yang kita belajar daripada zaman sekolah. Apa itu karbohidrat? Kan sumber-sumber karbohidrat, nasi, kentang, kan roti, kan apa sajalah, bubur, lepas tu keledek apa semua. Jenis karbohidrat. Untuk apa? Untuk tenaga. Kan. Lepas tu kita nak ada protein. Protein apa dia? Ayam, ikan, daging, telur, kacang-kacang apa semua kan. Semua protein. Lepas tu sedikit fiber kita, sayuran kita pun. Macam tu. Benda tu yang tiga tu. Basic. Itu kira makanan paling asli lah, paling orang kata real food lah. Sebelum kita mampu nak beli suplemen. Betul. Kan. Suplemen ni kalau termampu lah, kalau ada duit lebih beli suplemen. Membantu tak ada, lah tak apa. kan. Nama pun suplemen kan, bukan wajib. Simple lah bagi saya. Kan. Pak saya membesar pun dulu macam tu. Habis duit gaji kecil, kan, gaji 300, tolak sana tolak sini hutang, lepas tu nak bagi kampung dia tinggal berapa tu kan. Tak apa, janji makan nasi kosong, kuah sup, telur rebus pun jadi badan. Yang penting makan lah. Makan. Okay bang, ni kita sambung sekejap tadi kan. Masa abang dah kata bila orang atasan tu support masuk untuk PDRM, macam mana yang boleh ke arah profesional tu, bina badan ni, yang sampai wakil Malaysia semua kan? Macam mana perjalanan tu pula? Perjalanan tu betul-betul dah fokus lah ni kan. Macam mana tu? Boleh abang kongsikan sikit? Okey, yang itu yang dah sampai ke antarabangsa ni, bila saya dah menang Mr. Malaysia lah kebangsaan dulu tahun saya dah dapat apa orang kata lokal ni antara negeri. Selangor saya menang, KL saya menang, lepas tu saya try kebangsaan saya menang tahun 91. Dapat pula wakili negara. Saya nak pergi ke Incheon City, Korea. First Korea. Memang betul kali pertama tu. Kali pertama aku dapat wakil negara pergi luar negara ni. Kan balik kampung minta restu mak ayah. Balik kampung tu balik kampung jap. Apa-apa mesti tuan, balik kampung tu. Saya nak balik kampung jap kan. Nak jumpa mak ayah saya. Ini nak pergi luar negara ni kata kan. Kali pertama. Okeylah. Kan masa tu bila saya menang kebangsaan Mr. Malaysia. Itu yang saya bermain di international kali pertama sekali tahun 91. Walaupun saya masuk Mr. Asia tu kan. Saya dah menang kebangsaan, saya masuk Mr. Asia. Okey, mesti memanglah kita nak berlawan orang yang dah menang-menang apa semua. Saya dapat daripada 15 orang 13 orang, saya dapat nombor 7. Nombor 7 first nombor 7 yang terkeluar baris lah. Dulu top 6. Top 6. Tempat ke-6 kan. Satu je kata saya masuk finalis lah. Tak apalah. Kalau dari segi prep makin susah ke apa kalau bila international ni compare dengan yang level Malaysia ni lah? Memanglah pasal international ni dia dah bermain benua Asia tau. Kan. Jadi kita berlawan dengan
Semua pencabar kita yang kita tak tahu siapa dia. Semua yang terbaik gitu kan. Semua yang bagus. Kita baru lagi. Pasal otot masih baru lagi. Dia orang ni mungkin dah berapa kali dah matang sikit. Kita kena berlawan dengan dia orang. Jadi kita kena usaha lah. Okay. Usaha terus, latihan, jaga makan, diet kita apa semua. Pasal kita tahun akan datang kita nak lawan lagi ni. Masa nak tu pergi. trainer tu macam mana bang? Yang train abang? Trainer tu saya dengan kawan saya je sebenarnya. Oh, dengan kawan. Trainer je? sebenarnya diri kita. Okey. Diri kita yang nak buat, diri kita yang nak maju. Macam mana kita nak buat? Kita dengan partner kita. Partner ni Dia compete diet, kita pun diet sama-sama. Sama lah. Sebelum ada kita punya jurulatih tempatan. Jurulatih tempatan ni dia monitor je. Kadang-kadang dia tanya diet kita macam mana apa semua. Dia cuma membantu sikit di situ. Walaupun dia main gym apa semua pun, tapi berbalik pada macam mana pun diri kita. Kita nak berada di tempat mana. Pasal kita bermain di international antarabangsa ni. Nak lawan dengan orang di luar sana. Kan Dengan kita orang nak lagi hebat persiapkan lah. diri kita. Okay, macam mana abang punya masa tu lah kan? Ini kan sebab dunia bida badan ni kan bukan satu benda yang mudah, betul tak? Bukan semua orang diet badan jadi, betul Betul, tak? Kan? betul. Macam mana mindset tu orang kata melalui gila makan macam tu kan? Macam mana masih nak juga buat, nak juga besok diet lagi. Macam mana abang boleh melalui itu mindset macam mana yang abang ada ni sebenarnya kan? Dia bila dah ada target. Okey, Setahun daripada kebangsaan Malaysia, dunia. Dah ada target ataupun apa lagi kejohanan kita ada. Jadi kalau kita break aja, memang kita makan sedap, badan kita dah mula nampak dia punya blur-blur sebu-sebu dia. Alamak. Terasa ni. Terasa okay. Jadi maksudnya Ada daripada je tu. satu game tu Betul. sentiasa Dulu memang saya habis satu game saya belasah semua makan. Saya nak makan apa saya makan. Pasal kita nak rasa balik nikmat yang kita makan nasi goreng, mi goreng apa semua kan. Tapi bila saya dah sampai level Asia ni, tahun depan ada kejohanan lagi. Jadi dia Dah macam tu. fikir terus Saya dah nampak depannya. macam tu. Saya dah kena kawal. Daripada tahun 96 tu saya dapat Mr. Asia tu. Daripada 91 tu saya fight. Okey, daripada tempat ketiga, tempat kedua, saya dah menang. Meletup saya masa Mr. Asia tahun 96 di New Delhi, India tu. Daripada situ saya dah mula jaga pemakanan saya. memang konsisten lah. Konsisten, jaga makan, benda yang terlalu banyak minyak ni saya kawal sikit. Pasal tahun depan nak keluar lagi ni. Gitu. Pernah tak macam antara persiapan tu kan, kita kan, yelah kita jaga makan, tapi mungkin ada jatuh sakit ke, itu macam mana kan, selalu kalau sakit tu drop teruk kan. Memanglah kadang demam, pening apa semua. Macam denggi tak pernah bang? So far tak ada, alhamdulillah. Tak ada, Saya mungkin kuat makan vitamin lah saya rasa. Antibody tu dah bagus antibody. Sebab saya daripada dulu tahun 90-an saya kuat makan multivitamin. Okey. Vitamin C, vitamin E semua saya kuat makan. Maksudnya sampai bukan sekarang fikir diet je, tapi 40 dari segi tahun dah saya makan ni sampai pagi tadi. Oh ya. Konsisten lah. Dah terbiasa nak makan vitamin. Oh, okey. Mungkin antibody saya lah. Dulu sampai sekarang. Kalau macam rasa nak give up tu ada tak? Macam koyak ke, mindset, mental Ayat ke? tu bagus. Selalu orang tanya saya. Tak ada perasaan ni ke bang, apa give up apa semua, saya kata tak ada. Jiwa saya memang jiwa besi saya kuat. Kan daripada dulu hingga kini saya buat live ke apa, pagi saya buat live makan telur apa semua, orang tengok, bang tak bosan ke? Itulah. Tak muak ke tak jemu? Saya kata tak bosan, tak jemu, disiplin padu kata. Sebab apa, saya nak makan, saya nak jaga kesihatan saya. Saya nak jaga jantung saya makan oat apa semua bagus. Jadi saya kongsi dengan semua orang yang di luar sana. Macam mana penjagaan kesihatan saya dengan umur saya macam ni, stamina saya macam ni. Itu yang saya terapkan kat situ. Kan saya memang daripada dulu memang cekal lah. Ya. Kan saya tak pernah pun orang kata Semalas ke, nak kena canai ke hari ni. Malas tu biasalah kata kan. Tapi macam mana jiwa tu teringat gym. Dia macam tu. Jiwa tu dia tak boleh lah kat rumah. Tak boleh nak jelaskan. Okey, sebelum saya buka gym pun. Okey. Masa musim PKP, saya beli barang walaupun ruang kecil pun saya boleh buat. Yelah, saya tengok video tu. Tengok juga kita follow kan. Dia dan memang PKP jiwa buat tu sendiri. tak pernah putus asa lah. Tak pernah mengalah dalam kehidupan harian macam tu. Maksudnya yang Abang Sazali ni lebih fokus ke passion ke, minat tadi, ataupun sebab motivasi ke? Kalau abang pilih yang lebih mana? Motivasi ke atau sebab memang minat tu? Minat. Memang minat tu. Dia minat. Minat, motivasi tu dalam diri kita. Minat. Kalau tak minat, dia tak akan jadi macam ni. Kawan saya yang minat dulu pun sekarang dah tak nak lagi.
Dah tak nak pegang besi, sekarang cari duit dengan family. Pergi cuti. Ramai juga macam tu. Era tahun 90-an saya tahu. Tapi jiwa saya tahu, saya nak pegang besi lagi. Yang betul-betul Bukan bukan umur macam saya. Umur 73, 78 main gym. Umur 85 pun masuk gym. Dia cakap apa? Saya dulu muda-muda macam kamu ini, kata kan. Sekarang ni nak sihat. Kalau Hazim anak saya kata kan, senam itu sihat, sadu itu bonus. Sadu itu bonus. Bonus kepada sihat lah. Kan. Okey, saya ada soalan lagi sebenarnya. Saya tanya juga AI kan. Nak tanya abang soalan apa ni, sebab saya pun buntu kan. Banyak sangat segan saya kalau soalan tak betul. Tapi sebelum kita lanjut ke soalan-soalan ChatGPT ni, kita rehat dulu bang. Okey, boleh. Kan? Kita rehat 5 minit, boleh, minum dulu. Nanti kita sambung balik setelah ni. Boleh. Okay guys, Assalamualaikum semua. Kita kembali ke podcast. Ni kita dah start balik lah. Abang Sazili pun dah rehat sekejap. Sekarang kita nak masuk ke sesi kedua bang. Sesi kedua ni kita nak tanya banyak soalan lah. Jadi sekarang kita dah tahulah abang macam mana perjalanan masa kecil, kemudian terlibat dengan KDN, lepas tu masuk ke PDRM. And then sampai ke level international lah. Antarabangsa. Okay. Tapi sebelum tu bang, saya nak tanya. Kan di sebalik tadi macam abang cerita tadi, ada orang yang percaya dengan abang kan. Yang abang ni boleh pergi jauh dalam bina badan. Tapi mesti ada juga dalam sejarah hidup lah. Ada tak orang yang macam meragui lah, abang ni boleh pergi. Ada tak orang macam tu? Dia kata, meragui apa bina badan? Bina badan. Ada tak orang macam meragui? Boleh ke bina badan ni? Boleh pergi jauh ke? Ada tak orang macam tu? Kau tak boleh ni. Ada tak? Pernah tak orang meragui abang? Atau memandang rendah lah? Ke memang semua orang support dia? Rata-rata semua support. Semua support Tapi macam main gym ni arwah mak saya lah. Arwah mak saya takut tempat besi ke. Dia macam tu lah. Keselamatan lah. Keselamatan kan. Tapi so far alhamdulillah kan. Saya buat, saya lakukan tanpa rasa tak boleh apa semua. Saya teruskan perjalanan saya, liku-liku saya macam tu lah kan, buat sampai saya berjaya. Sikit demi sikit lah. Kalau macam orang dengki ada tak? Macam orang nak sabotaj je kan, macam tak boleh ni. Rasa-rasa tak ada ke? Tak tahulah saya. Tak ini tahu. semua Allah yang tahulah. Kan? Yang abang positif je lah. Rasa ada kot. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar apa semua kan. Tapi bagi saya teruskan. Perjalanan saya apa saja itu saya teruskan. Alhamdulillah saya berjaya. Saya banyak bertawakal pada Allah. Kan? Orang nak dengki ke apa tak kisahlah. Itu permainan lah dalam dunia ni kata kan. Tapi yang penting kita buat diri kita. Kan? Jiwa, orang kata, jiwa kita ni memang dah ada matlamat, kita teruskan je. Kita teruskan apa yang kita minat. Yang kita minat macam ni kita teruskan, insya-Allah. Orang kata diberkati Allah. Jalan terus. Semangat terus, jalan terus. Okey, ni saya nak tanya. Ini macam dalam dunia competition kan, bina badan ni kan. Kita kata kalau macam juara ataupun orang yang nombor 2 kan. Kalau nombor 2 ni kan kadang-kadang power juga. Dia punya pemakanan pun dia on point. Dia punya training pun power. Tapi abang rasa apa yang sebenarnya kadang-kadang boleh membuatkan orang ni sama ada nombor 1 atau nombor 2? Kan nasib ke, ataupun memang sebenarnya ada benda yang boleh menentukan di nombor 2 atau nombor 1? Ke macam terlalu sipi-sipi sangat? Itu nombor 1, nombor 2 ni maksud dia kalau dalam bina badan ni. Bina badan. Sama ada kita juara ataupun tak? Betul. Oh, macam tu maksud dia. Okey. 1, 2 ni 1, 2, 3 ke? Itu semua keputusan juri bagi saya. Keputusan juri. Juri dah menilai kita kat situ. Juri dah tahu, dah nampak siapa dia punya juara, juara 1, 2, 3, 4, 5 ke. Macam tu lah. Dia dah tahu. Pasal apa, juri ni ada penilaian dia ada khusus khas. Dia ambil khusus apa semua lah, dia tahulah. Adakah juri ni pun kena orang yang macam power dalam bina badan juga? Ada juga di antaranya, tapi dia yang power tu ketua juri. Ketua juri tu yang juri ni dia mainkan peranan jugalah. Tapi kadang-kadang sukan bina badan ni pun sukan subjektif. Sukan subjektif. Ada politik juga lah. Ada politik lah. Ada politik juga? Ada politik. 1, 2, 3 tu ada politik. Saya biasalah tu kan. Kadang-kadang badan kita bagus, kadang-kadang tak bagus. Itu kadang-kadang nasib lah. Di antara tahun-tahun tu nasib-nasib. Tapi kalau kita berusaha keras, insyaAllah kita dapat. Kita dapat di antara 1, 2, 3 tu pun top 3 pun dah bagus dah bagi saya. Sebelum kita jadi juara, champion. Okey, macam tadi abang sebut, yang first tu masuk yang dekat mana, Korea.
Korea dapat top 7 kan. Nombor 7. Nombor 7. Nombor 7. Bila abang seterusnya dapat nombor apa? Okey, nombor 7. Lepas tu tahun 92 saya berusaha lagi lah. Saya dapat nombor 2 kot rasa. Daripada nombor 7 terus ke nombor 2. Asia tu, kejohanan Asia di Yogyakarta tahun 92. Kalau dari sudut diet kan masa tu dan juga training, jauh tak beza untuk yang masa dapat nombor 7 dengan yang nombor 2 tu? Maksudnya makin intense ke macam mana? Makin strict ke macam mana? Okey, semakin bagus, semakin ada ketebalan otot saya. Okey. Sebab saya bermain di kelas 65 pun, tapi otot saya dalam masa setahun tu lagi meningkat sikit. Jadi dah ada ketebalan tu, jadi juri dah nampak. Dah nampak saya punya kualiti badan. Saya di tempat keberapa. Itu yang juri menilai saya, walaupun saya kalah dengan Indonesia. Okey. Walaupun dia selaku tuan rumah, tapi nombor 2 pun saya dah bersyukur pada Allah. Power lah. Itu memang power tu. Asia tu nombor 2. Tahun 92 kan. Dia tahun 91 nombor 7 pergi nombor 2 sini. Jadi kemudian abang dia dapat ping emas kan, berturut-turut berapa tahun? Pinggat emas tu dah Tahun ke berapa? Tahun 2000 tahun 2000 lah. Tahun 2000 kejuaraan dunia yang pertama saya dapat. Tapi sebelum tu ada lagi. Ada lagi? Saya nak masuk Universe ni kan. Okey, 91 kali pertama saya masuk kejuaraan dunia Miss Universe di Korea juga. Okey. Di Seoul, Korea. Yang itu dapat nombor berapa? Lepas saya masuk Asia kan. Di Incheon, kejuaraan dunia tu pun tahun yang sama. Tak. Kejuaraan dunia kali pertama tahun 93. Di Seoul, Korea saya masuk. Okey. Itu saya daripada nombor 13. Nombor 13. Kejuaraan dunia. Pasal apa seluruh persatuan dunia turun. Okey. Jadi saya pun tak kenal apa semua. Kita orang baru, budak baru. Dapat masuk top 15 pun dah cukup bagus, nombor 13. Dia kira power tu Kira power tu. Okay bang, ni ada mungkin yang tak tahu kan, beza universe, Olympia bang. Boleh tak abang cerita sikit dalam bahasa yang mudah lah orang nak faham ni kan. Apa betul. ni Olympia, universe, orang confused. Okey, itu banyak soalan. Biasa kalau saya buat live apa semua, orang akan tanya saya. Okay. Pasal saya dah keluarkan saya punya video. Okay. Saya dah bagi tahu universe apa dia, Olympia apa dia. Macam universe ni yang saya menang, juara dunia 10 kali Miss Universe tu, itu amateur, amatur. Kalau Olympia ni dia proportional. Nak sampai tangga proportional ni, Olympia dia kena dapat prokat. Dia kena melawan dia ada setiap tu. Kalau dia ada prokat, dia akan kumpul dia punya point dia pula. Dia lawan sampai pentas Olympia tu bukan senang. Saya tak pergi pentas Olympia pun, saya dapat universe pun saya dah bersyukur pada Allah. Pasal apa nak dapat kejuaraan dunia tu kan, bukan senang tau, amateur. Tapi abang ada tak pernah teringin nak ke Olympia sebenarnya? Okey, saya 2006 saya berlatih di Amerika, US dengan guru saya Milo Sachev. Dia nampak potensi saya. Aku nak engkau berada di pentas Olympia, dia kata. Kalau kau training aku. Ada ayat dia tu. Tapi masa tu saya dah anak 3 tu. Saya lupakanlah hasrat tu. Saya dah menang dunia amateur pun saya dah cukup lah. Kan, waktu tu saya dah menang 3 kali lah. Kan, tapi dia nampak saya punya potensi bagus apa semua kan. Pasal saya berlatih dengan dia 2 minggu masa tu. Berlatih dengan dia 2 minggu. Kenapa ada program apa masa tu? Berlatih sampai 2 minggu. Okey, saya masa tu tengah prepare untuk kejuaraan Sukan Asia Doha. Di Arab. Masa tu Sukan Asia Doha. Dekat Doha, dekat Qatar. Sana kan. Doha ni dekat negara Arab lah saya rasa. Waktu tu dengan Asian Game lah. Saya dapat tempat kedua masa tu. Pingat perak masa tu. Pasal dia Sukan Asia ni 4 tahun sekali dianjurkan. Jadi saya prepare masa tu, saya pergi US lah. Masa tu selaku Menteri Belia Sukan Datuk Azlina masa tu. Zali, mana team manager? Ni nak berlatih kat mana ni lepas ni? Luar negara, kat mana tempat? Dia akan bagi tahu. Jadi kita orang email apa semua kan. Kawan saya Cina apa semua email apa semua, dapat berlatih di luar negara, di California masa tu. Memang duduk sana 2 minggu. 2 minggu. Saya terpaksa tinggalkan anak saya lah. Macam mana suasana berlatih kat California ni? Lain. Boleh, apa yang lain tu? Lain suasana dia bukan suasana lagi. Kepedihan dia? Keperitan. Itu orang nak dengar tu. Itu orang nak dengar tu. Kan, memang dia punya latihan dia bukan biasa, luar biasa. Latihan dia bukan macam kita buat simple set. Super set ke bukan. Dia pakai giant set.
Giant set ni permainan dia dalam 5 dalam satu, 7 dalam satu, 10 dalam satu, 12 dalam satu, 15 dalam satu. Itu yang dia punya pedih rasa dia. Ui, saya nak solat pun menggigil. Betul, saya nak turun. Masa tu umur saya 39 tahun. 39? 39 saya berlatih masa tu. 39 saya pergi berdua dengan kawan Cina, Tek Leong masa tu kan. Tidur kat mana masa tu? Memang dibagi apartmen. Okey. Dekat dengan apa, gym tu dekat jalan kaki je dah sampai dah. Daripada apartmen tu, lepas tu dengan seorang lagi saya punya yang monitor, ada seorang perempuan Cina. Apa keperluan saya? Saya kena bagi tahu dekat dia lah. Dia nak pergi supermarket ke apa. Kita masak sendiri lah kat apartmen tu. Dah semua dah lengkap apa semua kan. Tempat masak apa semua kita nak makan. Lepas tu balik makan kita. Makan jangan cakap. Satu hari 8 kali saya makan meal saya. Satu hari? 4,000 kalori, tinggi tak? Tinggi. 4,000 kalori. Sampai saya tertidur kat atas meja. Nak makan pun tak lalu pasal dah training. Kena kau-kau punya kan. Itu memang tengah bulking lah. Masa tu bulking dalam masa seminggu. Lepas tu seminggu lagi saya try buat cutting. Okey. Saya balik Malaysia. Saya masuk kejuaraan dunia Miss Universe di Republic Czech. Saya menang lagi. 2 minggu saya berlatih, saya boleh menang. Terkejut Guru saya tak percaya. Wih, kau menang lagi? Aku tak percaya kata kan. Pasal sebelum saya menang tu, kawan saya tu yang Cina, Tek Leong bagi tahu, saya dah dapat Miss Universe 2 kali. So kau nak apa lagi? Kata saya nak tebalkan otot saya, nak cari satu kelainan sistem latihan. Okey. Kita buat 2 minggu tu. 2 minggu saya berlatih, saya menang dunia kali 3. Bayangkan. Jadi masa tu training tu masih abang apply tak sekarang? Yang cara giant set saya ada guna cara tu. Bila saya menang sampai yang ke-9, ke-7, ke-9 semua saya pakai sistem dia. Kadang-kadang saya tag dekat guru saya lah, Milos Sifu saya tu. Lepas tu okeylah dia kata saya masih ni lagi lah. Masih gunakan sistem dia yang gunakan. Kalau orang lain dah tak nak saya rasa kan. Memang pedih rasa dia. Dia punya permainan recovery pun susah tu kan. Kau tak jaga makan. Memang confirm. Terlentang lah. Memang terlentang. Ada setengah orang kat sana pun muntahi. Okey bang, saya nak tanya abang ni kan. Mungkin ada yang nak tahulah macam abang punya prime time dulu. Macam mana rutin exercise abang tu? Boleh tak kongsikan? Macam mana rutin hari Isnin selalu training apa? Lepas tu hari Selasa apa? Apa yang jenis training abang suka sama ada superset ke, drop set ke? Boleh tak abang kongsikan? Kalau dulu rasanya saya training simple set dia. Simple set dulu. Simple set ni macam kita buat basic training je. Kan satu persatu. Yang penting diet. Diet juga. Bila kita nak competition apa semua, kan dah sampai dia punya masa perlu diet, kita diet dalam masa 3 bulan 4 bulan. Yang paling penting sekali diet. Kalau kita tipu diet kita tak jadilah badan. Badan tak ribat kan. Training macam mana pun tak jadi badan kan. Makin sakit lah. Kita tipu. Tipu diri kita sendiri kan. Training simple je, biasa-biasa. Kan kadang-kadang tak ada selebihnya pun saya buat superset 2 dalam 1 je. Tak ada saya buat giant set apa semua sebelum saya jumpa guru saya tu. Kan lepas selepas 2006 tu baru saya buat giant set sikit. Okey. Bang, saya nak tanya soalan ni, soalan bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Soalan ringkas tapi dia bertubi-tubi. Okey. Soalan pertama bang saya nak tanya. Dulu abang ni membesar dalam suasana keluarga macam mana? Keluarga senang ke? Atau keluarga yang mungkin sederhana ke? Macam mana dulu environment pembesaran keluarga lu? Okey, pembesaran keluarga dulu saya ni bukanlah dalam keluarga yang senang. Nak katakan taklah senang tapi cukup-cukup makan lah kata. Adik-beradik ramai. 11 adik-beradik. 11 adik-beradik. 11 adik-beradik. Mak tak kerja. Ayah bawa teksi je. Okey. Boleh 11 orang kan? 11 orang tau dulu kan adik-beradik saya. Kan saya anak yang keempat. Lelaki 4 orang, perempuan 7 orang. Ramai kan. Semua kecil lagi. Kecil lagi macam mana aku nak bagi anak adik-adik aku makan ni kan. Abang fikir dulu, juga untuk adik-adik. Sebelum saya lepas tamat sekolah tu saya kerja kat kampung apa semua. Carilah kelapa kering kat belakang kat tepi rumah tu, jual kat kedai Cina. Apa orang kata nak bagi duit tu dekat mak ayah kata kan. Yalah. Arwah ayah masa tu bawa teksi je. Nak bagi makan ni 11 orang adik-beradik ni kan.
Mungkin tu yang membuatkan disiplin, tanggungjawab tu ada kan. Ya, dulu Rasa memang. bersyukur tu tinggi kan. Keluarga yang orang kata ya, makan cukup-cukup lah orang kata. Kan. Ada tak abang terbayang diri abang kan, macam masa kecil tu, sekarang ni abang di posisi abang sampai peringkat yang satu Malaysia kenal kan. Pernah tak terbayang tu masa kecil-kecil? Masa kecil saya tak pernah terfikir. Tak pernah terfikir aku jadi juara. Juara Malaysia, juara Asia, juara dunia. Tak pernah terfikir saya. Kan, saya buat je. Apa saya nak buat, saya buat. Saya tak pernah orang kata mengalah tau. Walaupun dengan tubuh sekecil macam ni pun saya tak pernah mengalah. Saya cekal daripada dulu sampai sekarang. Saya tahu nak cari duit, nak bagi arwah mak saya. Nak bekerja, walaupun RM5 pun saya hantar kat kampung. Dulu RM50 pun saya hantar kat kampung. Mak, belilah barang-barang dapur bagi adik-adik makan. Walaupun saya dah bekerja kat Kuala Lumpur kan. Tahun 87, 88 tu dulu. Tahun tu ketika abang sedang, yelah orang kata membangun kan, ada tak mungkin kata-kata daripada orang tua lah waktu tu yang membuat terus rasa bersemangat, rasa boleh pergi jauh lagi? Ada tak apa-apa kata-kata tu? Kata yang saya ingat, kata-kata arwah mak saya lah. Tak boleh kan, kerja kerajaan gaji kecil pun tetap dan berpencen. Kan, tak apa, InsyaAllah berkat. Dia cakap saya macam tu. Saya ingat lagi sampai sekarang. Yang penting berkat. Saya ingat walaupun arwah ayah saya pun bersusah payah lepas subuh cari duit apa semua, bawa taksi kan. Tapi saya bantu diorang jugalah. Tapi kata-kata tu buatkan saya nak adik-beradik saya semua ni lah. Orang kata terus sihat hidup apa semua kan, dengan jagaan arwah mak ayah masa tu lagi. Tapi saya memang suka cari duit untuk keluarga lah. Untuk keluarga, untuk adik-adik saya. Mindset masa tu memang. Memang. Okey, ni ada soalan seterusnya. Apa tahun yang paling sukar lah dalam kehidupan abang? Ada tak pernah tahun yang berasa macam struggle betul lah tahun tu? Macam semua serba tak kena, ada tak? Tahun yang paling susah lah. Tahun yang paling susah. Tahun yang paling susah memanglah orang kata bila saya dah bekerja kat KL ni. Kan, kat Kuala Lumpur ni memanglah gaji saya 300 je dulu. Kan. Kadang-kadang duit tak cukup. Kadang nanti saya masa tu dah tahun 88, 89 tu. Kak Kerani tu kan, pinjam duit RM20. Kau ni nak pergi dating kata. Tak ada kak, nak mencekik, nak bawa badan. Saya macam tu lah kata kan. Memang kan. Dulu lah. Lepas tu lah nak hantar duit kat kampung apa. Saya macam tu kata kan. Tapi macam walaupun RM20 pun saya pandai gunakan tau. Saya pandai gunakan apa berapa ringgit kan. Dulu saya makan RM1 semalam. Bawa balik kentang rebus apa semua daripada Bukit Aman Gym tu kan. Lepas tu telur rebus, pergi kawan saya punya tempat, kedai warung tu, nasi kosong, kuah sup, air kosong dah. Itu je. Telur rebus saya RM1 dia tu malam. Yang penting dapat telur lah, protein. Dapat saya makan. Nak hidup. Nak hidup orang kata. Saya nak hidup. Kan, saya nak hidup, aku boleh main besi cukup. Kan besok nak bekerja dia macam tu. Main besi cukup. Okey. Okey. Dalam semua pencapaian lah, pencapaian yang abang dah capai, yang mana lah, ada tak salah satu pencapaian tu yang rasa macam ini yang paling special lah? Ada tak kemenangan mana-mana ke dalam competition tu ke yang abang rasa macam ini betul-betul satu benda yang special lah untuk abang? Kemenangan waktu di Melaka lah. Okey, tapi kalau di Melaka tu pun walaupun kalau saya tak dapat juara dunia sekalipun, saya akan berusaha lagi. Saya akan berusaha lagi, tapi dah tertulis saya menang. Saya jadi juara dunia Miss Universe di Melaka tahun 2000 dan saya dapat dia punya gelaran yang kedua, atlet terbaik Bina Badan Asia abad ke-20. 2 title saya dapat tu. Tapi kadang-kadang ada juga suara sumbang. Alah, bolehlah kat Malaysia. Dia cakap macam tu. Ada juga kan kawan-kawan saya ada kata kan. Bolehlah itu kat Malaysia. Saja gurau kacau ke apa? Tak tahulah dia iri hati kat saya ke apa kan. Tapi saya pekakkan telinga. Itu keputusan juri kita. Kalau saya tak menang pun saya akan berusaha lagi. Lepas tu 2026 saya buat sekali lagi. Saya itu yang paling
Saya dapat dekat Republic Czech. Yang ketiga tu. Jadi suara-suara Sembang tu dah tak boleh cakap apalah. Saya dapat dengan keadaan suhu sejuk apa semua sama macam 2004 tu. 2004 sebelum 2006. 2004 tu saya dapat kat Rusia. Moskow Rusia dengan keadaan sejuk. 5 degree saya dah tak tahan dah. Tapi macam mana saya boleh menang? Saya pegang gelaran kali kedua. Dengan suhu sejuk, saya pergi tempat kita punya kedutaan. Dengan bendera Malaysia tak ada, saya pinjam bendera Malaysia kat situ. Kan, nak mengibarkan. Sebab saya menang. Dekat Rusia tu, sebab tu saya tak boleh keluar, tak boleh nak pergi shopping. Keadaan terlalu sejuk. Bulan November masa tu. Musim sejuk lah. Musim sejuk dah. Salji. Salji dah. Tapi saya menang. Kan, saya naikkan nama Malaysia di pasaran dunia tau. Di Moskow, Rusia tu. Macam mana keluarga lah, macam orang tua abang masa tu kan, melihat abang ni dah sampai ke peringkat-peringkat ni, nama pun dah besar sampai sebut kat TV. Apa respon diorang? Rasa bangga. Rasa bangga. Tapi macam mana pun, bangga-bangga pun, saya respect pada isteri lah. Dia adalah tulang belakang saya. Oh ya? Anak-anak. Itulah katakan isteri lah. Yang memang selalu ada kan? Saya punya orang kata duit cukup tak cukup, dia akan sentiasa tanya kat saya lah. Kan kalau duit saya tak cukup, dia akan pakaikan duit dia dulu apa semua macam tu lah. Sampai macam tu sekali? Sampai macam tu. Katakan pasal saya nak menampung saya punya pemakanan. Pemakanan, walaupun saya dapat pemakanan daripada tu, kalau duit saya tak cukup pasal dia. Masa tu anak saya dah 3 orang, lelaki semua. Jadi yalah nak apa, nak bagi-bagi duit tu dekat-dekat apa orang mengasuh anak saya apa semua kan. Gaji kita kecil. Jadi isteri abang ni yang paling banyak tulang belakang daripada tulang dulu belakang lah. Tulang belakang apapun isteri lah. Dia mainkan peranan semua benda ni. Apa nak buat sama-sama. Patutnya ada podcast kali ni sekali kan. Itulah. Sisi. Mem mana mem. Mem kena masuk. Patutnya satu lagi kerusi. Aduh. Satu lagi Habis nak panggil dia ke? Dah menyuruh belakang. Okey mak, saya tengok abang ni betul-betul positif lah daripada pagi, daripada sesi awal tadi kan. Saya tanya soalan-soalan yang sebenarnya untuk try provoke pun abang still boleh positif. Macam mana bang boleh ada satu mindset macam tu lah kan? Macam mana? Apa yang abang pegang? Motivasinya macam mana? Mindset, pemikiran apa yang abang pegang sampai boleh macam ni sekali? Jiwa saya lah. Benda ni jiwa. Jiwa saya sampai dekat mana-mana pun saya sentiasa bertawakal pada Allah. Apa saja bakat anugerah yang diberi kepada saya banyak bersyukur pada Allah. Kan? Jadi sampai sekarang itulah saya nak jadikan diri saya supaya lebih baik ke arah yang kita boleh kongsi pengalaman di orang yang di luar sana. Macam abang contohnya, abang Azim tu lah sekarang abang kan, Azim. Mesti ada satu nasihat yang abang selalu bagi kat dia. Macam memang. Apa-apa jadi pun ingat nasihat ni. Ada tak nasihat tu? Okey, dengan Azim ni selalu saya cakap jadi yang terbaik Azim. Bukan senang jadi atlet yang terbaik, jadi yang terbaik macam ayah, insya-Allah Allah akan permudahkan. Pegang besi, baca bismillah Azim. Bismillah dulu. Apa-apa bismillah dulu. Kalau boleh baca selawat 3 kali lagi bagus. Itu orang tak nampak dalam live kan kadang kan. Orang tak nampak. Kadang-kadang bila sampai gym tu kan, kadang kita malas nak pergi gym, kita nak keluar rumah. Bismillah, ya Allah, kau permudahkanlah urusan aku nak pergi gym, nak latihan ni. Sampai berhasil. Gila tu. Kan? Itu kan tak tahu dalam luggage bag saya bawa apa. Waktu saya dah pergi international lah. Nak tahu? Apa? Nak tahu tak? Apa dia? Nak rahsia kan? Bagilah tahu. 2 jam dulu ni. Okey. Saya lalu kalau pergi luar negara, bekalan yang arwah mak saya bawakan surah Yasin. Surah Yasin tu semoga penerbangan saya pergi balik selamat. Saya ada tikar sejadah. Okey, saya ingat pada yang satu. Okey, saya ada bendera Malaysia, nak menaikkan nama Malaysia di pasaran dunia. Jadi bukan memang tentang diri sendirilah. Sama ni untuk negara. Itulah kekuatan dia. Kerana Tuhan. Ingat pada tu, ingat pada yang satu. Saya sampai sekarang kalau saya compete pun tiga-tiga tu saya dah buat catatan saya. Ada catatan saya.
Orang takkan percaya. Tak percaya buku saya daripada tahun 2000 berapa ada saya simpan lagi. Oh, Boleh tengok catatan saya. Sejadah bendera Malaysia Surah Yasin ada. Semua mesti ada dalam list Ada dalam list saya. Ini satu. Tu ada. Ini special ni. Special. Okay bang kan sambung kan. Sambung. Okay bang, kan abang dah lama betul tak dalam dunia bidang badan dah macam-macam lah. Orang kata contribution ataupun yang abang dah menaikkan nama negara kan, sekian tahun. Daripada tahun berapa tadi? 91 sampai tahun dah wakil negara dah. 2020, sekarang 2020. Terakhir compete bila? Last saya compete masa zaman kegemilangan saya adalah 2014. 2014. Maksudnya dah hampir 20 tahun lebih. Ya. Betul Betul ada. Abang sekarang dah pakai gelaran ni macam mana bang? Gelaran saya pakai gelaran Miss Universe. Datuk. Kan? Gelaran saya pakai gelaran Miss Universe. Oh, pakai Miss Universe. Dia bukan apa bagi saya pakai gelaran encik atau tuan pun alhamdulillah. Saya banyak bersyukur pada Allah. Katakan lain kalau kerajaan nak hargai jasa dan pengorbanan saya kan. Bagilah saya tanah terbiar ke rumah ke kan. Skim atlet sepanjang hayat ke geran ke manalah tahu kan. Pasal kerajaan dulu tak ada, kerajaan Madani pun kita tak tahu lagi kan. Kalau ada lah. Dia bertukar kerajaan lagi kan. Tak tahu bertukar kerajaan lagi kita tak tahu kan. Manalah tahu kalau ada orang kata insan yang sudi bantu saya kan. Usulkan dalam parlimen ke kan lagi bagus kan. Ini orang kata aset akan datang untuk anak-anak semua. Tak mengharapkan datuk pun tak apa bang. Tak apalah. Tak penting pakai gelaran tu pun tak apa kata kan. Saya dapat orang kata apa yang saya dah bagi sumbangan lah orang kata kan untuk kerajaan dulu kan. Yalah, betul lah. Sumbangan saya kan. Jadi apalah salah kiranya kan. Sampai nama Malaysia orang dah kenal ni seorang kan. je pun kan. Seorang je pun. Itu je bagi saya. Sebab tak ada apa. saya tanya sebab apa? Ada orang saya baca komen Datuk Sazali sama kan. So saya tertanya abang ada ke gelaran tu kan? Tak ada lah. Belum Saya dah pakai 5 bintang dah. Maksudnya tak ada apa-apa, belum dapat penghargaan lagi daripada kerajaan. Okey lah. Kalau tu pun saya dah pakai sampai KMN, Kesatria Mangkunegara pun dah tinggi dah tu. Alhamdulillah. Bagi saya pakai Encik Tuan pun cukup lah. Tapi macam geran-geran semua tak pernah dapat macam tu. So far tak ada lagi. Tak ada. Alhamdulillah. Macam ni pun saya bersyukur lah. Orang kata macam mana pun saya bersyukur. Saya dapat naikkan nama Malaysia di pasar dunia pun dah. Tapi kalau lah mana tahu kan ada insan yang sudi bantu kan. Usulkan dekat kerajaan dapatlah apa yang saya nak benda tu kan pun dah bagus dah tu kan. Lagi dalam pincin ni kan umur macam ni. Memang kata mungkin daripada sini nanti dapat awareness ke kan. Tak tahu lagi, kita tak tahu lagi. Ada orang-orang baik kat sini. Alhamdulillah, amin. Mana tahu ada jalan. InsyaAllah bang. Okey bang, boleh abang kongsi sekarang ni abang apa yang tengah abang usahakan lah. Sekarang kan tadi kita cerita abang dah prime time, dah semua dah abang bolot dia punya piala-piala tu kan. Sekarang abang fokus apa sekarang ni? Okey, selepas saya berpencen berpencen PDRM dah 10 tahun berlalu. Saya dengan satu syarikat regalik apa semua dengan barang-barang saya selaku macam dia punya director lah. Tapi director pun taklah masuk office sangat. Bila ada tender apa semua saya masuk lah. Lepas tu saya dah lebih kepada seorang usahawan pula sekarang ni. Sekarang usahawan menceburi dunia usahawan. Macam barang-barang gym apa semua kata kan. Kalau ada produk apa pun boleh juga kata kan. Tapi bila orang dah tengok saya jadi macam tu, dulu saya sebagai seorang atlet lain. Karakter saya dah semakin berubah. Saya dah jadi macam orang kata masuk dalam Astro punya rancangan lah. Maharaja Lawak Mega. Oh ya? Orang yang biasa tengok lah. Oh ya. Okey, saya dengan tim Ali Putih, Ali Mamak kan. Lepas tu saya masuk Demas Singa Malaysia. Macam-macam sekarang kan. Semua orang tak percaya kata kan. Saya dah dapat dia punya tu semua dah ada kan, dah keluar. Lepas tu apa lagi? Saya dah berlakon dengan Zizan Razak. Dalam jadi artis juga. Dalam dia punya filem tu. Saya ingatkan drama, filem arahan Datuk Aprin Chowki. Baik punya Along dah keluar dekat Pawagam, tapi watak kecil saya. Dalam komedi musikal saya menyanyi sikit lah. Oh, dia menyanyi? Sikit je. Watak kecil katakan. Jadilah. Bukan senang nak berlakon tu. Susah susah. Kalau zaman dulu saya berlakon, berlakon iklan senang, tak ada dialog. Zaman sekarang ada dialog. Itu nak kena hafal. Sampai nak pergi tandas pun kena hafal dialog.
Itulah dia. Saya dah jadi seorang usahawan. Lepas tu saya dah buka saya punya gym dah setahun lebih. Tahun 2025. Okey 2020 okey sebelum 2025 tu 2023 tu pun saya cuba comeback. Saya compete sampai ke UK. Sampai UK juga. Sampai UK saya diet apa semualah. Tapi tak boleh perform lah pasal cuaca terlalu sejuk, badan saya cramp satu badan semua. Lepas tu 2024 tu saya compete lagi. Bulan 1 sampai bulan November 11 bulan saya diet. Lama tak? Lama kan? Lama gila. Lepas tu daripada itu saya menang lah dekat regional, dekat Taman Tun. Lepas tu saya masuk dekat Singapura, saya menang. Lepas tu saya sampai ke Natural Olympia di Las Vegas. Saya kumpul koleksi je, bukan nak kerja apa pun. Alhamdulillah itulah dia. Sikit demi sikit sekarang ni saya dah. Lepas tu ada lagi saya buka apa lagi ya? Yang terkini saya buka hotel kucing. Hotel kucing? Kat mana? Sasa Cat Hotel, tapi bukan kat KL. Dekat Batu Pahat, Johor. Yang itu siapa jaga? Adik perempuan jaga. Hotel kucing Siapa boleh bayangkan Sazali sama ada hotel kucing ni? Kan. Apa nama dia bang? Sasa Cat Hotel. Sasa. Sasa tu Sasa di Samad. Oh, Sasa Cat Hotel. Ni mungkin pecinta kucing ni boleh hantar ke Johor sana. Sebab saya ada beli kucing. Okey bang, tadi abang ada gym sekarang kan? Kat mana gym tu bang? Boleh abang share detail orang berminat ni? Okey, gym saya dekat area Giant, Taman Permata Melawati, Kuala Lumpur. Waste je dia akan jumpa Giant Taman Permata. Giant Taman Permata ni dah lama. Dah lebih 30 tahun dulu. Itu legend dah. Itu tempat kita shopping dulu lah. Anak-anak kecil-kecil lagi tempat kita shopping asal dia. Sebelum ada Melawati Mall, sebelum ada Wangsa Walk. Lama dulu. Jadi kat situ Hazim anak saya lah yang jadi selaku manager dan juga staff saya kat situ. Kadang orang tanya saya, "Bang, gym kat mana?" Okey. Try Waste je jumpa cari Giant Taman Permata Melawati. Naik dalam Giant tu, naik lift ataupun eskalator, tingkat 2 dah nampak gym saya. Tingkat 2. Okey, dia punya monthly dia, bulanan dia 119. Kalau perempuan mungkin RM99. Lepas tu kita ada walk-in kita dalam RM10. Kalau pagi mungkin RM7 lah. Dalam air semua ada jual lah. Ada juga. protein pun ada. Protein pun ada. Kalau nak PT dengan saya ataupun Hazim ataupun staff saya pun boleh juga. Oh ni selalu kalau macam orang datang walk in ni ada abang ke kadang kat situ? Boleh ambil gambar tak? Boleh ambil gambar. Boleh tengok saya punya medal. Boleh tengok saya punya piala. Orang takkan percaya. Oh ya? Tag number semua ada kat situ lah? Semua ada, boleh pergi tengok. Dia jadi museum lah situ. Dah jadi macam galeri 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 display saya display, orang tengok kan. Orang takkan percaya benda tu. Pasal benda tu semua bawah katil saya simpan dulu sebelum saya ada gym. Lepas tu keluarkan semua, wah cantik terus tempat letak tu. Letak situ lah. Okey, lepas gym ni abang ada apa-apa tak? Macam plan nak keluarkan suplemen ke, pomade ke bang? Sebab ramai yang kata rambut abang cantik. Okay. Kan, mana nak tahu. Memang ada keinginan tu. Nak keluarkan protein sendiri. Sebab apa? Jenama tu dah ada, branding tu dah ada. Sazali Samad ni orang kenal kan. Betul. Daripada dulu orang Google nama saya, Bina Badan Malaysia mestilah Sazali Samad, ikon kan. Ya, belah-belah luar negara pun orang dah tahu. Tapi nanti saya fikirkan lagi. Memang jenama. Kadang-kadang orang tengok saya pakai minyak rambut, bang. Nak tanya bang, rambut berkilat hitam ni pakai apa bang? Orang tanya, kata saya pakai pomade. Tunggulah Sasa pomade saya keluar nanti. Ada plan lah, memang ada plan lah. Memang ada plan lah. Tak tahulah kalau ada orang nak kolaborasi dengan saya tak tahulah. Kata pomade ke, minyak wangi ke, protein ke kan. Pasal maksudnya abang pun open lah kalau ada misalnya orang macam tu lah, insyaAllah. Ada Ada orang tanya saya kan. Kan. Kalau ada best kalau ada produk sendiri tu best lah kata kan. Zaman sekarang semua gila sekarang kan? Senang orang beli live je. Beg kuning. Apa lagi? Okey bang, ini satu kata-kata terakhir lah bang. Mungkin baik. untuk peminat-peminat kat luar sana ataupun kepada orang-orang muda kat luar sana yang dia teringin nak buat badan kan, ataupun dia rasa malu nak pergi gym. Kadang-kadang benda-benda macam tu lah kan, zaman-zaman sekarang ni. Ada tak satu nasihat untuk orang-orang ni yang boleh kongsikan? Okey. Itu pun pertanyaan yang selalu orang ajukan dalam saya punya live. Live TikTok saya. Bagi saya, kalau nak pergi gym ni, tak kira orang kurus ke, gemuk ke, sederhana ke, nak pergi gym, pergi. Jangan malu-malu. Kalau malu, kita akan rasa
sampai bila pun kita akan malu. Kita nak masuk gym pun kita tak nak lah, segan lah kan. Pasal nampak abang-abang sadar semua macam tengok dia kan. Semua depan cermin sini. Semua dah mendada macam ni tengok kan. Tak boleh kata kan. Saya punya pesanan saya, datang daftar apa semua, walk in ke apa, bertanya, jangan malu-malu, jangan segan. Bertanya, kalau orang tu jenis tak nak bagi tahu, tanya kat orang lain, insya-Allah. Ada insan yang Allah hadirkan kita. Betul. Pasti punya orang tu akan sudi membantu kita. Macam mana sistem latihan, apa yang perlu dibuat untuk orang yang pemula lah. Orang yang mula-mula nak main gym ni kan, apa yang nak buat, kita kena warm up dulu ke, lepas tu baru kita pergi stretching badan, kita latihan beban. Jangan malu-malu, insya-Allah. Pasti ada orang yang sudi membantu kita. Betul. Pasti. Jangan segan, jangan malu, insya-Allah. Boleh. Okay, Saya pun satu dulu soalan begitu. satu lagi. Tadi kan kita untuk orang yang baru. Ni mungkin abang punya nasihat untuk sebagai otai lah kan. Otai kepada, kadang-kadang ada orang-orang lama lah kadang-kadang kan sekarang kan, yang suka, yalah kita tahu dekat TikTok, yang ni condemn ni, gaduh yang ni, meremehkan yang ni. Ya. Mungkin boleh tak abang bagi satu nasihat sikit lah kan. Kalau tak orang baru, Siapa dia tu? Macam-macam lah. Macam-macam kan. Jadi orang kadang tak selesa tengok kan. Kenapa fitness industri dah macam ni? Okey. Kan asyik gaduh. Mungkin boleh tak? Rasanya macam saya tahu tu. Tapi Buat-buat tak tahu je, bang. Buat-buat tak tahulah. Saya buat tahu tak tahulah. Sebenarnya tak perlulah. Tak perlu kita nak condemn orang apa semua. Sebab kita ni di bidang yang sama. Kita buat badan apa semua, nak jadi sihat, nak jadi sadu apa semua, tak perlu. Bagi saya, sebab tu orang lagi yang siapa yang follower dia ikut-ikutlah. Tapi kalau bercakap dengan saya macam ni, nanti akan jadi lain pula. Bagi saya suka dalam industri bina badan ni. Walaupun orang kritik kita macam mana pun, berbalik pun kita akan jumpa kat mana-mana event pun, betul tak? Setuju. Sebab apa? Kita semakin meningkat usia. Betul. Kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Betul. Percayalah cakap saya. Kat mana-mana event pun kita tak boleh sembunyi. Betul. Kita kawan. Kita kawan industri yang sama. Kita nak sihat apa semua, kita bantu diorang. Bantu diorang. Pasal apa? Kita macam protein apa suplemen orang kata tak payah pakai. Saya dah pakai. Mungkin kau tak lahir lagi saya dah pakai suplemen tahun 85 lama kan. Ini baru nak cerita pasal suplemen kata kan. Jadi tak payahlah kata. Bagi saya pakai. Walaupun kita makan real food apa semua, makan. Tapi kita ada duit lebih, tambah dengan suplemen kita. Tak ada masalah bagi saya. Pakai, yang tak pakai. Dengan saya jangan tu. Saya okey. Kita kawan kan. Okey bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ni dah luangkan waktu dalam kesibukan. Ya. Abang punya jadual kan. Kita pun postpone berkali ni kan untuk Abang Sazali ni. Semoga sukses dalam abang punya bisnes. Saya rasa abang memang akan jumpa jalan lah, insya-Allah. Ya. Banyak peluang-peluang bisnes abang. Saya mengharapkan nampaklah suplemen Sazali Samad ada bestnya. signature kan. Signature. Sampai ke Indonesia mungkin. Betul lah. Saya jadi agent. Jadi agent Pula dia jadi agent kan. Okey, insya-Allah kita akan nanti ada siri podcast lain. Kita dah ada tamu-tamu lain juga yang hebat-hebat. Abang antara tamu terawal kita dalam siri yang baru ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak bang. Terima kasih kepada akak juga yang sudi. Terima kasih waktu. menjemput saya. Ya. Lepas ni kita nak makan. Makan. Perut lapar ni. Perut lapar. Okey. Assalamualaikum semua. Thank you yang tengok podcast sampai habis. Jangan lupa untuk tekan subscribe. Jumpa lagi dalam next series. Bye-bye.